Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Cik Ibrahim, Cik Muda? Anda orang pertama yang muncul. Jangan lupa like, share dan subscribe juga di Instagram dan juga di TikTok. Saudara Mustafa Ilyas. Salam MK Kashiran. Saudara Syahrul Azam, kena godam. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Abdullah, saudara Zamari LC. Begitu juga dengan saudara Badrul Zaman Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Waduh, udah jadi TikTok dah sekarang ni. Ya, saudara pembalasan masyar. Anak-anak yang buat, bukan saya. Saudara Abdul Hamid, saudara Azrul Jalil, saudara Ibrahim Cik Muda. Begitu juga dengan saudara Syukur Jamil, saudara Satria Setiawan daripada Mengelembu, saudara Mazli Syamsuddin. Waalaikumsalam. Apa khabar saudara Kopel Darus, Puan Aminah, Kak Aminah, apa khabar orang Terengganu? Lama nak rasa makan nasi dagang Terengganu. Saudara Joka, Puan Siti Zubaidah Muhammad Hanifah daripada Taiping, Perak. Saudara Mudim Kelantan, Kuih Seruh dari Kuantan. Begitu juga dengan Puan Hasnah Jaafar, saudara Ating, saudara Hazul Aidi, saudara Zul FZ. Begitu saudara Hazul Aidi, Madam K, Zul Terakhir Tasbih, Madam K, Yauman Waras. Ini teman kita di Instagram. Saudara Muhammad Zaki, saudara Pak Cham Baharudin dari Shah Alam. Saudara Pak Uda daripada Teluk Intan, katanya cuaca Teluk Intan baik, alhamdulillah. Saudara Tailong, apa khabar? Saudara Kamarul, saudara Ikram Kolin, saudara Ramlan, saudara Awang Yusuf. Begitu juga dengan Supar Kamsi dan Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Aziz Ryan di Instagram, saudara Natirah, Tarik Teh tarik saudara, bukan Tarik Teh, saudara Nazri Jo, Puan Rusini Korongot dari Sarawak, saudara Muhammad Nazri, saudara Syami Abdul kalau suami Syuhaim dari Kulai, Johor. Saudara Musril Nazrin dari Gombak, saudara Atuk Wak, saudara Joka Mat Azrian, saudara Azizam, saudara Wahab Mansur. Begitu juga dengan Habizal Yahya Azizam, saudara Puan Nuridah Kamarudin. Apa khabar? Dari Ipoh rasanya. Ya, dari Ipoh. Puan Nuraidah Kamarudin, Puan Halimah Hashim. Terima kasih untuk warga Cerita Damai, saudara Kamal Awang, Muhammad Nasir, Bapa Azam, Suratman Muhammad. Begitu juga Abdul Latif, Awang Jo, saudara Joka Karim, saudara dari Taiping, saudara Niza Fikri, saudara Hazamidin, Ligisan Warinon Gisan. Tak tahulah saya yang tu. Saudara Fuad Abdul Rahman, apa khabar orang Subang Jaya? Saudara Zaini Castello dari Tanjung Karang, saudara Zack Nasir, saudara Saidah Yakin, Omar Melaka dan Petimah, Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, Johor. Begitu juga saudara Zahari Zakaria, Niza Fikri, saudara Azhar Rahmat, saudara Azhari Tokaya dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Kita harus memberi pencerahan yang lain. Saudara, hari ini hari Selasa tanggal 13 September, saudara. Hari yang ke-909 COVID-19 masih lagi melanda negara kita. Laporan daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, ada peningkatan balik. Kemarin 1483, tapi semalam ada jangkitan sejumlah 1847 yang diberitakan oleh Kementerian Kesihatan, menjadikan jumlah jangkitan adalah 4,806,954 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, terima kasih kepada saudara Jamil Idris, saudara Rio. Dan penghayatan saya lihat terdapat 10 negeri yang ada peningkatan jangkitan virus corona ini dan 5 negeri susul. Di Pulau Pinang tidak berubah, pada 63 sahaja jangkitan. Alhamdulillah. Teruskan berusaha untuk mengurangkan jangkitannya. Di Perak juga nampaknya alhamdulillah susut pada 122. Cuma Selangor Selangor meningkat kepada 598. Wilayah Persekutuan juga turut meningkat kepada 340. Begitu juga dengan Sabah naik kepada 135. Yang agak menghairankan saya, tiba-tiba saja di Kelantan
daripada 37 jangkitan kemarin, tiba-tiba semalam dia meningkat kepada 107 jangkitan. Jadi kepada teman-teman di Kelantan, berhati-hati, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona ini, saudara. Dan itulah tadi 5 negeri yang dilaporkan jangkitannya mengatasi 100. Lain-lain negeri di bawah 100, saudara. Dan saya mengharapkan agar teman-teman berusaha menjaga kesihatan kita, jaga diri kita, ya. Saudara Muhammad Syaril, hidup UMNO. Saudara Kalsum, Puan Kalsum, Puan Norma Abdullah dan Wasyarudin. Di Instagram, saudara Ifat Bashir, saudara Ramli Putih, saudara Isyak Ahmad, Uwi salam satu Norway katanya. Begitu juga dengan Puan Suryani, Richard Bakri. Okey, saudara. Saya bila tengok peningkatan tu serun sikit, saudara. Bagaimanapun hidup mesti teruskan. Jadi kalau saudara dalam keadaan hari ini berniagalah. Cubalah berusaha berniaga. Kita masuk segmen e-commerce. Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia memasarkan Stangi Al-Baqur, iaitu bau haruman untuk rumah kita dan bilik kita, saudara. Baunya semerbak harum. Begitu juga ini beliau memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Bau wangian itu memang menyegarkan. Sebagaimana yang saya pakai, saya gunakan adalah Amir Al-Qud, berasaskan kepada pati kayu gaharu, saudara. Dan Al-Azhar juga memasarkan gula O bagi mereka yang nak jaga kesihatan. Saudara Aisyah, Zul Marshall, ini gula O ni dia tak ada kalori. Itu eloklah untuk kesihatan, saudara. Sikit saja diletakkan sudah jadi manis, saudara. Dan kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap, rasanya mampu beli, saudara. Sebab dia memasarkan pada harga yang lama. Bukan harga baru, walaupun harga naik, daging naik, bahan-bahan lain naik, tapi dia masih lagi memasarkan pada harga yang sama yang dahulu, saudara. Bagi teman-teman di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan, ceri, anggur, apple, limau dan sebagainya. Rasanya manis dan dijamin murah daripada harga pasaran. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya. Memang saya suka mengingatkan anda, kalau ada kesempatan hubungi saudara Nizam 019-435-1203 untuk mendapatkan bekalan popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Mengasyikkan bila kita makan. Harganya pedas, rangup dan manis. Saudara, mampu beli, mampu milik, mampu rasa, saudara. Itulah seketika e-commerce, ya. Saudara Wan Ismail, Yaman Hasan, saudara Abraham Abdul Rahman, saudara Mat 68 di Instagram. Jangan lupa like and share dan subscribe di Instagram. Begitu juga di Facebook, saudara Roslan. Balon, jangan tak balon. Sabar, saudara Roslan. Saudara JR Seni, dia kata lepas ini kena tukar nama, buang ke laut. Saudara Junaidi, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Mazam Rahim, saudara Iskandar Zulkarnain. Terima kasih, Mito Biti. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah sebagai panduan untuk kehidupan kita. Saya bukan ustaz, hanya ingin mengingatkan teman-teman, bila ada rakan-rakan kita menghantar kiriman, untuk saya mewawarkan. Benda yang baik ini eloklah kita sambung menyambung, kita beritahu pada teman-teman supaya dapat jadi kepanduan. Kerana saudara, menolong atau membantu orang yang dizalimi dan dihina oleh orang lain, itu merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT. Kerana orang yang dizalimi ini selalunya mereka tidak berkemampuan atau berpeluang untuk membela diri. Jadi, orang Islam tidak boleh menginai orang Islam yang lain, tapi wajib membantu, menghindarkan kezaliman serta menolong saudara kita yang dizalimi sekadar yang termampu, saudara. Seorang mukmin juga hendaklah membantu saudara mukminnya yang lain jika dihina di hadapan khalayak ramai.
adalah tidak wajar kita membiarkan saudara kita dihina dan dimalukan di hadapan ramai tanpa memberi sebarang bantuan. Bagi seseorang yang berusaha menolong mukminnya yang lain yang dalam kesusahan, mereka juga akan dibantu oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat, saudara. Kerana dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mahu menolong seseorang mukmin yang dihina, padahal dia mampu menolongnya, dia akan dihina oleh Allah di tengah-tengah khalayak pada hari kiamat nanti. Sebaliknya, orang yang menolong saudaranya dengan cara tersembunyi dalam perkara yang dapat dibantunya, dia akan memperolehi keredaan Allah dunia dan akhirat. Ya, saudara Mazlan Khalid. Jadi Rasulullah SAW turut menjelaskan, perbuatan menzalimi orang lain, menjatuhkan maruah atau kehormatan dengan apa cara sekalipun adalah di luar batasan kemanusiaan. Perbuatan menghina orang lain di mata masyarakat adalah haram dan tidak sewajarnya dilakukan kerana perintah menutup keaiban orang lain telah pun diperingatkan. Itu sabda junjungan, saudara. Jadi pesan Rasulullah kepada orang yang zalim agar bersabar di atas apa jua dugaan, kerana Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya pada hari akhirat kelak. Itu peringatan. Dan kita saudara, kalau kita lihat ada orang yang dizalimi, berusahalah kita membantu mereka. Ya, Puan Norzila, Saudara Rosli, Saudara hamba Allah, Saudara Awangku. Begitu juga dengan Puan Arfah, Puan Anida Syidah, Mak Zailan, Idris Arifin, Syukria Toyang, Ujang Man, Puan Roslina Ina, Nuriah Asyad. Saudara, baik. Kita masuk segmen Mutiara Kata lah, Saudara Zack, Saudara Awangku, Saudara Joka Karim. Sabar dulu, Saudara Joka Karim, sabar dulu, tanggal 17 September tu. Kita santuni segmen Saudara Zainal Abidin, Saudara Jaharuddin. Itu Mutiara Kata. Ini kiriman teman kita. Saya lihat ini teman rasanya Tansi Ususuka merajin menghantar pada saya Mutiara Kata, kata-kata yang indah untuk kita hayati. Kata beliau, hidup di dunia ini, antara sikap yang terbaik adalah dengan menyelamatkan hati dari berburuk sangka. Hidup di dunia ini, saudara, kena kita boleh menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan hati kita dengan sentiasa menyelamatkan hati kita dari berburuk sangka. Jadi artinya kita mesti berbaik sangka. Tak salah untuk kita saling mengingatkan, sebagaimana yang saya sering mengingatkan pada pimpinan negara, supaya mereka tidak berbelanja wang negara tanpa had dan juga tanpa kelulusan parlimen, kerana dikhawatiri negara kita akan menuju negara muflis. Ya, Saudara Nur Azmi, Saudara Zainal bin Muhammad Ali, Saudara Kamaruddin. Saudara, bicara kita malam ini menanti 17 September. 17 September yang kita nantikan. Jadi saya akan berbicara tentang menanti 17 September, saudara. Sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Beliau hari-hari menghantar kiriman pada saya, kadang-kadang waktu pagi, kadang-kadang tengah hari, ada kalanya waktu petang. Kalau Pak Nazil menghantar waktu petang tu, saya tahulah beliau mungkin dalam usia 80 tahun ni kurang sihat, tapi mendoakan agar Pak Nazil yang berada di Perlis, Indra Kayangan, jaga kesihatan Pak Nazil, tenang-tenangkan fikiran, dan teruslah berkarya. Kata Pak Nazil, sambal kerang, lemak kerisi, sayur nangka, goreng tahu. Menghukum orang mengguna proksi, jangan sangka orang tak tahu. Jadi Pak Nazil kata, siapa yang menghukum orang menggunakan proksi dan sebagainya, jangan ingat orang tak tahu. Kata Pak Nazil lagi, ketupat pulut, ketupat nasi, bubur sagu tidak disentuh. Berbuih mulut, mencanang reformasi, seperti menunggu bulan tak jatuh. Jadi Pak Nazil pun dia mengingatkan kita, berkiaslah. Hari-hari canang reformasi seperti menunggu bulan yang tak jatuh, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman
pantun yang begitu berarti untuk kita semua. Ya, Saudara Muhammad Hashim Awang, Saudara Ramli Abdul Rahman. Ada apa dengan 17 September? Sabarlah dulu Saudara Ramli. Saudara Anwar Mansur, Saudara Puan Salinah, begitu juga Saudara Syahrudin Yahya, Saudara Syalina dan Syah, Saudara Azman Syah. Begitu juga Saudara Syuhami Ahmad di Instagram, Saudara Roslan Arifin dari Melaka. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Subscribe juga di TikTok. Sebab ada admin, ada anak saya yang buat TikTok. Dia potong-potong nanti dia. Saudara subscribe lah di TikTok saudara. Saudara Arbin AR, Saudara Baharudin Bahar. Baik saudara. Saya mesti mengingatkan, memang sabar malam saya perlu mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, sama ada YouTube ke, Facebook ke dan apa sahaja, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda hantar. Kerana saya tidak ada berkemampuan untuk memantau setiap komen maupun suntingan yang anda lakukan. Semua itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Ini adalah sekadar pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk warga kita mendapat informasi, tidak lebih daripada itu saudara. Tidak ada siapa yang suruh saya buat, tidak ada siapa yang bayar saya, dan saya tidak mengutip sebarang bayaran. Ingat tu saudara, ini atas kerelaan kita. Prinsipnya bila saya memberi informasi, saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Kalau tak bersetuju, nak sonsong ataupun mau menyatakan pandangan anda, silakan. Tetapi gunakanlah bahasa yang harmonis. Jangan mencarut, jangan maki hamun. Dan pada teman-teman semua, saya mengingatkan, jangan kita gunakan Facebook ini untuk kita menularkan perkara-perkara yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Berbahasalah secara harmonis kerana kita adalah warga cinta damai saudara. Saudara Ahmad Syuhami, Saudara Muhammad Shanif, Saudara Mahazir Hashim, Saudara Mahazir dia kata kelakar pula bila saya sebut TikTok. Saya pun kelakar juga, bukan saya, anak saya yang buat saudara. Saudara Zamri, Noni, Saudara Jamaluddin Bujang, MF Hairi, saudara. Baik. Selepas memberi peringatan, saya memberi keadaan, melaporkan sedikit berhubung dengan keadaan cuaca yang setakat ini belum dapat laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca, tapi saya melaporkan apa yang saya alami di persekitaran saya. Pagi tadi sehinggalah jam 2 petang, memang cuaca panas lit-lit, dia kata. Air yang kita ambil air semayang pun rasa panas. Tetapi tiba-tiba masuk saja sekitar jam 4 suku petang, hujan renyai-renyai. Itu yang bila kata bidalan mengatakan kusangka panas hinggakan petang, rupanya hujan di tengah hari. Tetapi tidak lebat mana pun, cuma ia mengundang rasa dingin yang sejuk. Dan saya menjangkakan keadaan malam ini tentulah dalam suasana yang dingin. Jadi kepada teman-teman yang berusia warga emas, saya menasihatkan jangan lupa bila nak tidur pakailah sarung kaki ataupun selimutlah kaki anda. Kekhawatiran saya sebab saya sendiri pun berlaku, sering kali saya mengalami kekejangan kaki kerana sejuk. Saudara, kita dah tua-tua ni saudara, sedar diri. Begik benar si lambung, apa hal lah benarnya saudara. Puan Erni, Salihin Makno, terima kasih hantar bintang. Saudara Mat Johari, Saudara Ramidin Ramli, Waalaikumsalam. Tungau Kayap, siapa pula ni saudara? Saudara Rosdiwan. Baik saudara, satu yang agak menggetirkan kita tentang kedudukan ringgit kita masih lagi melemah. Harga barangan di pasaran masih lagi dalam keadaan bukan menurun, menongkah menaik. Dan tiada khabar berita lagi saat ini apakah jawatan kuasa menangani ataupun jihad inflasi ini, tak dengar cerita pun. Jadi barang-barang di kedai-kedai, di pasaran semakin membimbangkan. Sebab itu saudara, pergerakan pemuda UMNO menzahirkan kebimbangannya kerana melihat trend kejatuhan nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika. Walaupun masih belum seteruk awal 1998 dulu, tapi dengan kadar RM4.52 bagi $1, Amerika sudah tentu memberi kesan besar kepada harga barang, terutama yang kita import dari luar negara saudara. Jadi menurut ketuanya, Datuk Seri Ashraf Bajdi,
istilah yang dipanggil sebagai imported inflation ataupun inflasi imported ni bawa masuk ni, mungkin rakyat tidak perasan pada peringkat awal kerana masih lagi berjual beli dengan ringgit. Tetapi situasi ini secara perlahan-lahan, kata Datuk Ashraf, akan menyebabkan kenaikan barang sehinggalah pengguna merasa terjerut akhirnya. Untuk itu sudah sampai masanya satu tindakan drastik perlu dibuat. Ini pemuda UMNO berpandangan. Ya, jadi sebab itu dia kata langkah menaikkan kadar faedah OPR, faedah semalaman, nampaknya kurang berkesan untuk menaikkan semula nilai ringgit kita. Jadi pemuda bimbang apabila rakyat mula melihat usaha-usaha kerajaan selama ini tidak lebih hanya sekadar retorik saja. Kerana kita lihat seolah-olah hanya menumpukan kawalan pada harga minyak dan ayam. Itu betul. Bagaimana dengan beras, bagaimana dengan gula, bagaimana dengan gandum dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya, kata Datuk Ashraf, kelangsungan hidup jauh lebih besar daripada itu. Langkah menaikkan semula nilai ringgit juga mesti diperkasakan supaya kesan imported inflation ataupun inflasi import ini dapat dikurangkan. Jika sekiranya kerajaan masih percaya mata wang kita boleh dipulihkan dengan menaikkan kadar faedah, maka pemuda UMNO memohon minta agar satu kaedah pengecualian ataupun subsidi ke atas industri PKS dan rakyat yang di bawah M40 hendaklah dipertimbangkan. Dalam keadaan hari ini, katanya, pemuda merasakan kita tidak wajar mengurangkan kuasa beli rakyat kerana ia bertentangan dengan polisi pemulihan ekonomi negara. Ekonomi negara terasnya datang daripada keyakinan rakyat. Apabila rakyat hilang percaya, maka ekonomi akan runtuh. Itu kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Malahan saya juga menerima kiriman daripada mantan sisa politik seorang menteri, Saudara Muhammad Rafiq Ahmad, beliau merupakan mantan sisa politik. Dia menzahirkan kebimbangan kerana dia kata bila dia pergi ke farmasi untuk mendapatkan bekalan Panadol dan ubat batuk pun sekarang ni susah nak dapat. Ini kata Saudara Muhammad Rafiq Ahmad. Dan sekarang ini katanya bekalan ubat di hospital dan klinik-klinik kerajaan pun hampir tidak ada. Jadi dia mensoalkan kenapa semua ini boleh terjadi. Ini paling penting, ubat paling penting. Kita harus menyiapkan, menyediakan sebab kita mahu rakyat kita sihat. Sebab itu dia mempersoalkan apakah apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib juga berkemungkinan diberi ubat yang rendah kualitinya. Itu terpulanglah pada Khairi Jamaluddin untuk menjawab. Kerana dia kata, ini saya melihat ini kenyataan yang sombong daripada seorang menteri yang dulu pernah berada dalam kabinet Datuk Seri Najib. Sebagaimana media Sinar yang melaporkan kenyataan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, dia mengatakan tiada sebab untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada hari Ahad lalu. Sombongnya. Ini membuatkan saya teringat, saudara. Satu ketika dulu, waktu beliau jadi Menteri Belia dan Sukan dalam kabinet Datuk Seri Najib, saya ingat lagi, dia melontarkan ucapan di Perhimpunan Agung UMNO. Dulu dia kata, yakinlah Datuk Seri Presiden, kalau ada 1,000 orang yang menyokong, berdiri teguh di belakang Datuk Seri Presiden, sayalah antara salah seorangnya. Kalau tinggal 100 orang saja pun, maka ingatlah, di situ juga saya ada. Malah, katanya, kalau tinggal seorang sahaja, sayalah itu yang akan berdiri teguh di belakang Presiden UMNO. Punyalah membudik waktu itu. Hari ini, bila saya bukan nak memuja Datuk Zahid dan Datuk Seri Najib, saudara, tetapi saya melihat tingkah lakunya amat bertentangan. Kerana Datuk Seri Najib diberitakan sakit, nak dapat rawatan untuk ke IJN dan sebagainya. Tapi dengan sombong dan angkuh, beliau mengatakan bahawa tiada sebab untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur. Carilah ayat yang lebih baik. Bagi tahu Hospital Kuala Lumpur ini memang tempat untuk kita merawat. Tetapi kalau hari cuti am, pada hari cuti umum, bertabahlah. Kementerian Kesihatan akan berusaha. Kan lebih mana? Ini kenyataan-kenyataan yang sombong. Sebab itu saya mengatakan dia ni, budak mata sepit ni,
tak boleh percaya. Jadi dia kata, bagaimanapun untuk mengelakkan sebarang pertikaian di masa depan, maka Datuk Seri Najib dimasukkan ke HKL pada hari Isnin untuk menjalani pemeriksaan lanjut. Saya tak tahulah, budak ni Mamat ni, pertama sekali cari ubat untuk rakyat. Rakyat sekarang ni kalau mengikut laporannya, Panadol pun susah nak dapat, ubat-ubat di farmasi pun berkurangan. Apatah lagi dengan hospital kerajaan. Dulu kita mempunyai klinik satu Malaysia. Sekarang ni apa dah jadi? Dah tak ada. Tak apa lagi rakyat boleh bertabah. Tetapi nak beli ubat dengan keadaan yang sukar diperoleh dan harganya tentulah meningkat. Ini yang saya katakan menjerut kehidupan rakyat, saudara. Dan saya melihat, saudara, keadaan hari ini memang tidak boleh nafikan. Sejak semalam dan hari ini saya melihat, kita masuk segmen politik ni, bahawa situasi politik negara kita memang semakin bercelaru. Celaru, saudara. Pembangkang terus menyerang UMNO. Dah ada kemah besar ke, dah ada kemah untuk membelasah. Saya kalau nak berlasah pimpinan UMNO tak apa, tapi jangan berlasah UMNO, sudahlah. Daripada di Jalan Kelang Lama, kemarin ada di Taman Melawati, dia nak serang Azmin Ali, itu urusan mereka. Tetapi bagi saya, kalau dilewatkan, inilah akibatnya. Inilah jadinya. Sepatutnya kita segera buat pilihan raya. Tak adalah orang nak serang berterusan. Betul? Malahan, saya melihat, terus terang saya katakan, kiriman yang saya terima, perbalahan dalam UMNO pun sudah mula bersemarak. Yang ini mungkin dicetuskan oleh mereka yang sudah merasakan. Mereka bagaikan cacing kepanasan, bahawa mereka besar kemungkinan akan disingkirkan. Ini keadaan, saudara. Kerana dalam keadaan begini, mulalah sudah ada dendam sama sendiri. Saya melihat dendam peribadi, dendam politik yang sudah tidak lagi dapat diselindungi, saudara. Malahan sudah ada budaya scheme of thing. Budaya scheme of thing ini bagi saya ini rasuah politik. Saya dapat jawatan nanti, saya akan sokong you. Mari ikut saya beri you itu, ini dan sebagainya, maka sokonglah saya. Ini keadaannya saya. Sebab itu saya menerima juga kiriman bahawa memanglah pada sidang UNGA, iaitu United Nations General Assembly, persidangan tahunan, saudara, yang sepatutnya bermula hari ini, pada 13 hingga 27 September di New York, dan diberitakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan hadir, saudara. Jadi macam saya katakan 3 malam dulu, senarai nama tetamu Perdana Menteri yang juga merupakan ketua bahagian UMNO yang akan turut bersama beliau ke UNGA telah tersebar dalam WhatsApp sejak minggu lalu, saudara. Bagaimanapun, dapatan saya, dari 10 nama yang tersenarai secara rasmi, difahamkan ada antara mereka sudah pun menyatakan besar kemungkinan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. Namun, desas-desus mengatakan terdapat juga senarai nama lain yang tidak rasmi juga turut tersebar menerusi perkongsian aplikasi WhatsApp. Katanya ada sekitar antara 50 ke 70 orang, katanya, nama-nama ketua bahagian yang akan dibawa ke New York pada tarikh rasmi sidang UNGA. Apa yang memeranjatkan, menurut laporan yang hantar kepada saya, ketua bahagian UMNO ini, mereka katanya pergi bukan kerja apa, tak ada apa, hanya untuk bercuti. Jadi persoalan sekarang ni, kalau mereka bercuti, siapa yang mengeluarkan perbelanjaan untuk membawa senarai anggota rombongan bersama Perdana Menteri? Bukan sikit belanjanya, besar, saudara. Belanja hotelnya, luang poketnya, tiket penerbangan. Takkanlah mereka pergi dengan tiket ekonomi. Mungkin ke business class. Nak jadi first class tu tidaklah, tapi business class pun untuk seseorang puluhan ribu. Bagaimana takkan dia pergi seorang, mungkin dia bawa isteri dia. Jadi keadaan ini akhirnya ramai bertanya, untuk apa sebenarnya pelawaan tersebut? Dan lebih menimbulkan pertanyaan, siapa pula yang mempelawa mereka? Ini persoalan, sebab benda dah bertebaran sekarang ni. Sebab itu saya katakan suasana menjadi lebih kalut sekarang ni. Jadi bagaimanapun, saya difahamkan, ada juga ketua-ketua bahagian telah menolak pelawaan tersebut. Kerana mereka juga merasa bimbang, bahawa mereka akan dikecam oleh ahli-ahli
bahagian mereka selepas pulang daripada Amerika nanti. Sudah pastilah ahli-ahli UMNO di bahagian mereka akan bertanya, bos, you pergi Amerika untuk apa? Suka-suka. Duit siapa? Ini keadaannya. Jadi saya melihat ini, saya rasa macam pelik lah dalam suasana keadaan ekonomi kita yang sebegini. Tiba-tiba mereka mau pergi ke Amerika, sedangkan pertukaran wang $1 Amerika sudah RM4.52. Bukan RM2, bukan RM1 tambah RM1 dengan $1. Kalau satu orang tu berbelanja $1,000 Amerika, artinya berbelanja 4,500 seorang. Ini keadaannya, saudara. Bagaimanapun, saudara, saya tengoklah bahawa, sebab saya katakan dalam keadaan sekarang ni suasana yang tidak menentu, kelang kelebuk macam-macam, masing-masing mengeluarkan kenyataan itu dan ini. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob katanya dijangka akan mengadakan pertemuan dengan 5 pemimpin tertinggi ataupun top 5 bagi membincangkan tarikh pilihan raya umum yang ke-15, katanya dalam masa terdekat. Jauh di lubuk hati saya bertanya, boleh yakin ke? Dan ini sudah tidak lagi menjadi berita yang ditunggu-tunggu. There is no surprise anymore. Tidak ada sesuatu kejutan. Sebab bagi perangkat ahli akar umbi dah mangli, kata orang Kedah. Dah malas nak dengar. Nak ada-adalah, tak nak ada sudah. Kalau nak buat pilihan raya, maka kami akan bekerja. Tapi untuk kami menunggu dengan penuh semangat, tak ada dah. Dah tak ada sesuatu keceriaan, sesuatu yang bagai dinanti-nantikan. Buatlah. Nak jumpa top 5 ke, top 6 ke, top 10 ke, buatlah. Asalkan jangan mencetuskan toksit kepada parti UMNO. Itu saja. Kerana kita tahu bahawa menurut kenyataannya Datuk Ismail Sabri yang juga menduduki kursi top 5, dan beliau lah sebagai naib presiden. Jadi katanya mesyuarat itu mungkin diadakan lebih awal sebelum pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan pada 7 Oktober depan. Hari ini kita sekarang dah 13 hari bulan. Masuk 17 hari dah hujung bulan. Campur 7 hari, 24 hari je lagi. 24 hari lagi, katanya Yang Amat Berhormat akan membentangkan bajet. Jadi sebab itu saya katakan, dah tak ada benda kita nak tunggu dah. Tak ada benda yang membuatkan warga ahli UMNO akar umbi teruja. Nak ada-adalah. Ada masanya kami makan. Duduk kedai kopi, duduk sembang-sembang kawan. Tahan telinga, dengarlah orang duk maki hamun parti UMNO. Sebab ini bukan kehendak kita. UMNO peringkat awal dah minta dari awal. Nak dilengahkan, lengahkanlah. Rasalah sendiri. Orang nak mengatakan bahawa orang ni nak masuk penjara, orang ni akan dipenjarakan, orang nak hamunlah. Kalau telinga tu tahan, tebal, duduk kedai kopi, orang nak makilah. Sambil-sambil hiruplah air kopi panas, sama ada secangkir kopi ataupun teh tarik. Harga pun memang pun cekik dah sekarang ni. Ada duit, kalau berkemampuan makanlah roti canai. Tak mampu, tengok ajalah. Sambil-sambil tu duduk di rumah, buka YouTube, buka mini Facebook, dengarlah maki hamun pemimpin daripada Parti Keadilan terhadap Parti UMNO. Padan ke muka. Itu keadaannya sebenarnya, saudara. Saya dah letih, dah lenjan nak bercakap. Kita katakan ahli akar umbi nakkan pilihan raya. Tapi masih lagi, akhirnya kita akan buatlah sebelum bajet. Sebelum bajet 7 bulan. Tinggal lagi 24 hari. Ini malah kawan-kawan duk telefon saya, dia kata, boleh percaya ke? Entahlah. Dia nak buat pun buat. Dia tak nak buat, tak payah buat. Sebab jangka waktu dah dekat sangat. Nak tarik, nak cukup genapkan setahun. Supaya genaplah 2 tahun jadi Perdana Menteri. Jalankan. By all means. Selepas itu, kalau terlingkup, kalau huyup, tanggunglah sendiri. Sebab kita, kalau kita buat awal, besar kemungkinan. Ada rezeki, kita boleh menang besar. Tapi degil. Merasakan diri itu bijak laksana. Sebab ramai keliling kelalang, nanti dulu Yang Berhormat. Nanti dulu. Jangan lupa, pilihan raya 2018. Tahun 2018, pilihan raya yang ke-14. Bagaimana pimpinan UMNO Selangor cakap dengan Datuk Seri Najib. Nanti dulu, tunggu, ada masa lagi. Tangguh punya tangguh, terlungkup habis semua.
Ini keadaan. Kononnya boleh dapat rampas Selangor. Jauh, saudara. Jauh. Tak payah bercakap. Tak usah kononnya mengatakan, oh kita dah buat pekerjaan, kita dah buat. Tak payah. Ini saya kata cermin dah. Muka tu dia dekat cermin sendiri. Cuma saya minta bercerminlah pada cermin yang benar. Bukan cermin yang mengejek. Badan kecil nampak besar. Badan besar nampak kecil. Ini yang terjadi. Akhirnya pilihan raya 2018. Nah, yang ke-14 dulu lingkup. Bila lingkup apa terjadi? Dengan presiden-presiden masuk ke dalam. Saya dah bercakap. Saya dah bagi tahu bahawa pilihan raya umum kali yang ke-14 dulu saya kata tak kena gaya. Kita cuma boleh mampu dapat 80 kursi saja. Degil. Nak lenggahkan lagi. Waktu itu adalah ruang sebab kita baru habis Commonwealth, kita dapat banyak piala dan sebagainya. Waktu itu suasana masih okey lagi. Nak jawab juga, nak serang, nak jawab juga tentang cukai. Percukaian. Oh, kita kena pertahankan GST. Bila sebut cukai ni, mana ada orang suka bayar cukai? Sepatutnya isu cukai ni tak payah dilonjakkan. Cerita apa nak buat untuk rakyat. Cerita bagi tahu bahawa kini dalam program kita nak buat 1, 2, 3, 4. Yang sesuatu menghiburkan rakyat. Ini bercerita pasal GST, cukai. Saya cakap saudara, kalau macam saya kata semalam dulu, saya kata, kalau you all pergi ke luar negeri, balik daripada Amerika ke, balik daripada London ke, beli baju 5-6 helai, sampai dekat kaunter ini custom, kalau dapat lepas cukai tu, kononnya hero. Rakyat, kalau mana rakyat yang suka pada cukai? Kalau mereka suka pada cukai, dah tak wujud pun Robin Hood. Punca wujudnya Robin Hood apabila kerajaan di bawah King waktu itu mengadakan cukai yang tinggi kepada petani. Maka wujudlah Robin Hood. Jangan lupa saya. Sebab itu, bab cukai ni is kemestian. Setiap warga negara kita wajib membayar cukai. Itu adalah kita punya contribution. Itu adalah sumbangan rakyat kepada negara. Sebab kerajaan tak ada duit. Duit kerajaan datang daripada hasil pungutan cukai. Yang dikumpulkan. Itu disebutkan hasil terkumpul. Ni nak bentang bajet ni, 7 bulan. Fokus bagaimana? Tak dengar cerita pun Tengku Zafrul nak bercakap. Berapa agak-agak nak bercakap soal akan hadirnya apa ini pelaburan berbilion-bilion. Jangan lupa saya katalah datang sini 50 100 bilion lah pelaburan. Berapa kita dapat dari si cukai? Itulah fokus ataupun yang kita jangkakan pendapatan kerajaan. Dari segi itulah kita merangka kita punya bajet. Dengan pendapatan cukai dianggarkan 300 bilion. Jadi, bajetnya untuk emolumen, gaji kekitangan kerajaan. Sekian-sekian banyak. Gaji, kos pembangunan, sekian-sekian banyak. Dia penjangkaannya untuk pembinaan, sekian-sekian banyak. Dan, hendaklah kalau boleh, biarlah berimbang. Tapi yang pastinya, defisit perbelanjaan ataupun bajet yang defisit. Hebat sangatlah anda semua. Itulah keadaannya sekarang ni. Jadi, yang bawa Perdana Menteri nak bincang dengan top 5, bincanglah. Saya yakin, rakyat ahli akar warga ahli UMNO khususnya di akar Rombi, dah malah. Sebab mereka dah lenjan. Mula-mula kata itu hari, daripada bulan berapa dah, bulan Mac. Lepas Mac, tarik pada April. Lepas April, Mei. Lepas Mei, Jun. Lepas Jun, Julai. Terkulai. Julai, Ogos, September. Dah bulan berapa? Bantailah. Sebab saya dapat tahu. Kononnya malam ini ini macam di Sarawak mereka dah buat persiapan. Malam ini parti gabungan parti politik Sarawak akan mengadakan mesyuarat mereka. Ini menandakan bahawa pilihan raya dah dekat. Itu di Sarawak. Pemimpin mereka begitu telus. Dia tak ada selindung. Kerana pimpinan tertinggi gabungan parti Sarawak yang bakal mengadakan malam ini untuk mesyuarat sebagai persiapan untuk menghadapi pilihan raya. Dia dah buat. Dah mengadakan satu edaran kepada media. Sudah pun diedar. Itu cara gentleman Abang Jo. Dia nak buat mesyuarat berhubung dengan pilihan raya. Maka malam ini bagi-bagi tu media, mesyuarat GPS akan diadakan. Kita akan menimbangkan, kita akan bincangkan dan sebagainya. Itu cara gentleman. Ini sabar dalam masa terdekat, waktu terdekat, masa terdekat, waktu terdekat. Melekatlah semuanya. Itu keadaan saudara. Saya kadang-kadang geram juga.
Berdalih. Aduh. Sebab saya tengok macam Sarawak saya. Menurut Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari, mesyuarat itu akan telah diadakan apa rasanya? Sebab akan diadakan pada jam 8 malam di Convention Borneo Kuching. Dan parti-parti yang menyertai mesyuarat itulah PBB, Parti Bersatu Bumi Putra, Parti Rakyat Sarawak PRS, Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUP dan Parti Demokratik Progresif PDP. Terang, jelas. Rakyat Sarawak pun tahu. Jadi memanglah kata orang rutin mesyuarat, tapi dijelaskan. Sebab GPS sekarang ni merupakan satu gabungan parti-parti yang hari ini mereka juga menganggotoi kerajaan pusat. Setakat hari ini parti GPS ada 19 kursi daripada 31 kursi parlimen. Saudara, GPS kehilangan satu kursi parlimen yang dimenangi pada PR14 apabila ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Masir Kujat. Saya pernah jumpa dengan beliau di parlimen dulu, mengumumkan keluar dari PRS untuk menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB, sebelum akhirnya menjadi ahli parlimen bebas. Saya pun ada ramai juga kawan-kawan saya, saudara Richard. Richard katanya akan tetap diturunkan bertanding. Itu keadaan saya. Now, sebenarnya saudara, warga UMNO sedang menanti apakah keputusan tentang perubahan pilihan raya ini, dan akhirnya mereka sudah mengalihkan. Warga UMNO akan umbi sekarang ni sedang menantikan hadirnya 17 September. Itu lebih baik. Kerana mereka nak tahu apa pula yang bakal dilakukan oleh pucuk pimpinan tingkat 38 di bawah pentadbiran Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Malah nak fikir dah soal pilihan raya ni. Sebab itu masing-masing buat andaian. Ada yang mengatakan bahawa beberapa orang top kan, orang yang hebat-hebat katanya, yang selama ini dilihat begitu lantang melontarkan pelbagai kenyataan terbuka, bukan sekadar mengkritik hala tuju pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, malahan hala tuju UMNO turut menjadi kucar-kacir kerana perbuatan mereka. Ya saudara, kita petik balik ucapan Datuk Seri Zahid waktu beliau merasmikan persidangan tahunan Parti Makar Sakti. Kerana Datuk Seri Zahid mengungkapkan kenyataan, kita tidak mahu ada musang dalam rebang. Kita tidak mahu ada musang dalam reban. Musang perlu dikeluarkan. Kita tidak mahu ada bangkai tikus dalam telaga kita. Telaga yang ada bangkai tikus, airnya tidak boleh diminum. Ini kenyataan Presiden UMNO. Beliau mengungkapkan lagi, bila Datuk Seri Najib ada gula, semut datang, walaupun tidak dipanggil. Kini beliau tidak ada gula, semut-semut bertempiran lari. Saya juga tidak ada gula. Rupa-rupanya semut takut kerana gula-gula yang ada hari ini adalah kononnya gula-gula yang beracun. Tunggulah. Apabila UMNO ada gula semula, kita tahu mahu membalas dendam. Kita bukan mahu membalas dendam, tapi kita mahu memberikan kualiti kesaksamaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kenyataan Presiden UMNO jelas mengatakan bahawa beliau akan mengeluarkan musang-musang berbulu ayam dalam reban UMNO. Kerana saya, Datuk Seri Zahid sekarang ni, saya rasa beliau harus bertindak. Sebab dah lenyai dah. Beliau menggalas tugas, memangku jawatan Presiden UMNO, menjadi Presiden UMNO di saat UMNO tumbang. Tumbang saya yang tak ada apa-apa. Tapi beliau mampu menggarap UMNO untuk bangkit kembali. Jadi, bila UMNO dah bangkit, barulah nampak mereka-mereka yang selama ini duduk dalam gua, yang duduk bersembunyi, dan mula pun mengatakan, akulah pemimpin UMNO. Kalau sekadar datang untuk menawarkan diri sebagai jawatan dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi mereka menghalakan serangan kepada Presiden. Kerana jawatan Presiden sudah jadi rebutan. Kerana mereka merasakan bahawa UMNO sudah bangkit. Apakah kita benar-benar pulih? Ini persoalannya. Sebab itu Presiden UMNO pada tanggal 17 September dikabarkan akan mengambil tindakan. Beliau harus memperlihatkan kepimpinannya yang tegas. Ini bukan kehendak Zahid Hamidi. Ini bukan kehendak Tok Mat Hassan. Ini bukan kehendak 3 naib presiden ataupun ahli majlis tinggi. Tapi warga akar umbi sudah bersuara.
Semalam saya dah buat satu kajian secara terus terang. Ahli akar umbi mahukan mereka yang penuh dengan hipokrasi. Mereka yang selama ini duduk menjauh daripada UMNO, tiba-tiba sekarang ni masuk bila melihat ada cahaya di hujung terowong pada UMNO, dah mula untuk merebut jawatan dan sebagainya, melakukan onar dalam UMNO. Mereka ini wajar disingkirkan secara terus daripada parti UMNO. Bukan ambil tindakan disiplin, singkirkan. Sebab itu saya mendapat khabar bahawa mungkin ada penyingkiran pada 17 September. Sama-sama kita tunggu, sebab itu kita menanti. Dan warga UMNO lebih senang hati menunggu tarikh 17 September daripada menunggu pengumuman tarikh pilihan raya. Pilihan raya nak diadakan, adalah. Tak ada pun, tak apalah. Sebab itu bila dengar kata kononnya Khairi Jamaluddin akan bertanding di Alor-Star, lawanlah. Tak ada masalah. Bila tak dapat lagi kawasan di Riau, Rembau, mungkin akan bertanding Alor-Star. Mulalah menjual balik. Saya ni jangan lupa, mak saya pun asal dari Kedah. Habis dalam hari ni, saya Oxford boy. Itu keadaannya. Kita pulang, saya tak ambil kisah. Sebab memang ada laporan bahawa pimpinan UMNO di Alor-Star, ketua bahagiannya sahabat saya, Datuk Yusof. Memang ada perbualan dibincangkan untuk Khairi Jamaluddin bertanding di Alor-Star Kedah. Tapi jangan lupa saudara, kawasan itu kawasan DAP. Bertandinglah kalau betul-betul you hebat. Kalau you betul-betul anak jantan, bertanding. Ini jangan cari kawasan yang selamat saja, saudara. Dan saya lihat sekarang ni, saudara, hari ini bukan saja di Kedah, kecelaruan sudah pula menjangkit di Perlis. Sebab itu saya dapat kiriman daripada saudara Syabuddin Embun. Dia hantar pada saya kiriman, dia kata tak habis-habis ketua bahagian Arau ni. Sebab dia kata bila masa pula Presiden setuju berhubung dengan calon. Dia kata cakap bohong tak habis-habis kerana nak mainkan sentimen dan perasaan pekerja-pekerja parti di bawah. Dia kata sebenarnya yang menentukan calon bukan hak bahagian. Itu benar kata bini saudara Syabuddin. Hak bahagian hanya menghantar nama. Menghantar 3 atau 4 nama ataupun 5 nama terpulang pada presiden dan ahli-ahli majlis tinggi membincangkan the top 5 ataupun biro politik siapa calon-calon yang akan diturunkan bertanding di satu kawasan. Bukan boleh sebut saya ketua bahagian, saya hendak orang ini. Itu bukan budaya UMNO. Dan yang akan menandatangani watikah adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu sekarang beliau diserang dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Sebab kalau boleh, saya mendapat tahu bahawa sedang diusahakan mereka mau merampas jawatan pengurusi Barisan Nasional. Nak rampas Presiden UMNO dah tak boleh. Sebab dah ada kita punya perlembagaan. UMNO akan hanya mengadakan pemilihan selepas 6 bulan selepas pilihan raya umum. Jadi dah tak dapat dah. Terkunci di situ. Jadi hari ini mereka sudah mengasak kalangan rakan-rakan mereka, kalangan menteri yang ada dalam pimpinan Barisan Nasional. Kalau boleh tukarkan. Bolehlah dengan alasan kalau nak menang kita kena tukarkan Presiden UMNO. Tukarkan Datuk Zahid dengan orang-orang mereka. Saya nak bagi tahulah. Ini semua cakap-cakap yang tak boleh pakai. Yang merosakkan UMNO Barisan Nasional. Kalau benar mereka nak buat keputusan begitu, warga UMNO kena bangkit. Sebab itu saya dah cakap 2 malam lepas, 3 malam lepas. Mungkin teman-teman tak dapat menyelami apa maksud saya. Bila saya katakan, jika berlaku sesuatu, ada lebih baik UMNO bertanding secara solo. Tinggalkan. Kalau nak paksa-paksa, nak ganti orang itu, nak ganti orang ni. Sebab warga UMNO dah pilih Zahid Hamidi sebagai presiden. Membujur lalu, melentang patah. Saat ini, apa saja nak berlaku, UMNO harus menghadapinya. Dan bahtera UMNO dipimpin oleh Zahid Hamidi. Full stop. Tak payah nak dipersoalkan. Nak jawatan itu, tunggu lepas pilihan raya. Langgar, lawan, kempen, tak ada masalah. Tapi saat ini, warga UMNO dah pilih. Hormatilah budaya demokrasi. Jangan kita tiru pula berdaya sempang peranang macam pilihan raya 14 dulu. Lepas saja pilihan raya umum berlaku, yang menang Parti Keadilan, tiba-tiba Parti PBM yang jadi presiden, jadi Perdana Menteri. Habis Dr. Mahathir turun sekali lagi juga daripada PBM Perdana Menteri. Daripada Dr. Mahathir turun pada Tan Sri Muhyiddin. Daripada Tan Sri Muhyiddin dapat pula pada ini naik Presiden UMNO yang cuma ada 42 kursi. Tonggang langgang demokrasi. Ini tak boleh kita lakukan. Warga UMNO harus menerima
mengguna pakai budaya ataupun amalan demokrasi. Dalam demokrasi, memilih presidennya Datuk Zahid. Nak langgar akan datang. Dia tak payahlah nak tekan, nak teruk. Oh, kalau nak menang, tukar Zaid Hamidi. Alah, saya ketawa lah. Ketawa besar saya, saudara. Kenapa? Kerana kebangkitan UMNO berlaku waktu Datuk Zahid mengambil alih pentadbiran. 7 pilihan raya, saya ulangkan lagi. 7 pilihan raya kecil, menang. Pilihan raya di negeri Melaka, menang. Pilihan raya di Sabah, menang. Sama mereka membawa onar, akhirnya orang lain jadi ketua menteri. Pilihan raya di Johor, menang. Di mana masalahnya? Yang nak ikut cakap dari parti pembangkang, dia orang mereka lah nak mengalahkan UMNO. Pukul kepala atas dulu. Yang kita nak terperangkap, nak ikut cakap dia orang buat apa? Jadi baral, bengong, sebengong-bengongnya. Kita pertahankan parti kita. Yang sekarang ni Zaid Hamidi jadi presiden. Biarlah. Dia pun tak kata dia nak jadi Perdana Menteri. Dia dah cakap nak bagi pada Dr. Ismail Sabri. Ini cakap bohong dan sebagainya. Anda tak sedari anda punya pasal lah. Tanggunglah sendiri. Ini masalah dia sekarang, saudara. Sebab parti ini bukan parti individu. Parti ini adalah persekongkolan. Sebab itu saya tengok apa kata Ketua Pemuda Perarau. Selepas Kanga, Pemuda UMNO Karau, Pemuda UMNO Arau tampil menyokong keputusan Majlis Tinggi UMNO, iaitu menolak kerjasama dengan PBM. Ini kenyataan yang jelas. Keputusan tersebut sekaligus memberi tamparan kepada bekas pengurusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, Datuk Seri Shahidin Kasim. Itu keadaannya. Menurut Ketua Pemuda Bahagian Arau, Saudara Syed Atik, Syed Abu Bakar, keputusan MKT UMNO yang mengumumkan penamatan kerjasama dengan Bersatu disifatkan bijak dan kena pada masanya. Itu jelas. Pemuda UMNO Arau menghayati sepenuhnya lafaz semangat yang dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin tersebut sebaik sahaja UMNO dan Barisan Nasional tewas dalam PRU14. Itu jelas, saudara. Malahan UMNO akan membina kembali kemampuan, daya saing, ekonomi serta yang paling penting mendengar rintihan rakyat. Terima kasih saudara Syed Atik yang begitu berani mengeluarkan kenyataan. Jangan ikut cakap ketua bahagian anda. Dah berterlalu habis dah sebenarnya. Ini gambarannya. Jadi saya dalam keadaan begitu, saya nak bercakap pasal UMNO ni malah dah. Tunggu 17 September. Keyakinan saya akan ada sesuatu pengumuman besar yang akan dilakukan. Apa nak dilakukan? Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau Presiden UMNO masih lagi loleh-loleh, kita kerjakan. Kita balun pula Presiden UMNO. Ini baru kita cakap apa benda ni dah lembik UMNO kena, dia pula lebih tengkuk. Beliau mesti saya dah mengatakan sebagai pemimpin dia mesti ambil keputusan. Sama ada keputusan itu baik atau buruk, decision must be made. Seorang pemimpin, a leader must make a decision. Whether it's a good decision or it's a bad decision. Sama ada keputusan itu baik atau buruk, itu soal lain. Tapi keputusan mesti diambil. Presiden selaku ketua, sebagai pemimpin, mesti ambil tindakan. Mesti ambil keputusan. Ini jangan loleh. Sebab itu, ahli akar umbi dah nothing too proud. Saya cakap terus terang, peringkat akar umbi, ahli tidak ada sesuatu pun yang mengejutkan. Orang lain bagian agak. Lihat sendiri macam mana Anwar Ibrahim, dia terus serang Azman Ali. Kita akan rampas semula kerusi Gombak. Kita akan rampas kembali kerusi Ampang, Zuraidah, Azman Ali. Ini keadaannya, saudara. Kita tunggulah. Kita sedang berbincang, insya-Allah Top 5 akan bincang. Saya akan akur dengan apa yang diputuskan oleh Top 5. Ni yang masalah yang saya geram. Keputusan perwakilan PAU, Perhimpunan Agung UMNO, ahli daripada cawangan, daripada bahagian, turun ke Kuala Lumpur, memutuskan pilihan raya hendaklah diadakan sesegera mungkin. Full stop. UMNO mesti memutuskan dengan Perikatan Nasional. Full stop. Itu tuntutan. Dah habis perhimpunan, ada pula lagi himpunan Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional, warga Barisan Nasional dari seluruh negara
yang menghadiri Convention Barisan Nasional. Juga tuntutan mereka segerakan pilihan raya dan tidak akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tahu-tahu kita nak lihatlah, kalau wanita kita boleh menang, maka kita buat pilihan raya. Ini keadaannya, saudara, yang membuat ahli-ahli malas nak dengar. Dan hari ini suka tak suka, saya amat bersimpati pada beliau selaku Perdana Menteri. Hari ini beliau diserang teruk. Beliau mengalami hakisan keyakinan di kalangan warga UMNO. Sedangkan beliau sebagai Perdana Menteri sepatutnya inilah calon pimpinan akan datang. Tapi mungkin, saya tak tuduh, mungkin juga orang keliling kelalang, jangan risau. Tok Sri, don't worry, you are my boss, you are our boss, we will fight. Ini keadaannya. Sedangkan yang bagi pandangan, yang bagi pecah ini nasihat tu, mungkin saudara, saya ni mungkin, saya tak tuduh mungkin orang-orang begitu, orang yang telah pun nak disingkirkan oleh UMNO. Warga UMNO tak nak percaya dah. Buatlah kaji selidik daripada Kedah, daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah. Nama-nama yang ada, yang sekarang ini, yang dilihat bersama-sama konon-kononnya, baik dengan yang Muhammad Perdana Menteri. Orang-orang ini yang nak disingkirkan oleh ahli akar umbi. Ahli-ahli akar umbi pernah lenjan dan menyampah. Betul, waktu kamu turun ke gelanggang, turun ke bahagian-bahagian, orang UMNO dia terimalah sebab kamu masih lagi ketua bahagian, kamu masih lagi ahli parlimen. Okey, kami terima. Ada jamuan, okey, kamu ulur, kami ambil. Tapi kena ingat, warga UMNO bukan kebuluh dengan wang anda. Warga UMNO meletakkan semangat yang jati. Warga UMNO tidak boleh dibeli. Kita bukan jenis-jenis orang yang haprak, yang mengharap mendadah tangan. Ini sebab sikap anda semua orang menuduh. Ini yang ahli-ahli UMNO marah. Apabila kita dituduh bahawa kita ni seolah-olah pengemis, dapat dedak, sebab itu kita sokong orang itu, sokong orang ini. Tidak. Warga UMNO akar umbi tidak sama sekali. Tak bagi pun tak apa. Kita tahu, UMNO sedar, warga akar umbi di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, sedar sesedar-sedarnya. Kita masuk gelanggang kali ini, kita bertarung sebagai anak jantan, kita mengenepikan soal kewangan. Tak fikir soal bajet, tak akan tanya, Yang Muhammad, ada bajet ke? Kita nak pacak Tiang Bendera. Umumkan saja pilihan raya, bagai nak geraklah ahli-ahli pergerakan pemuda terus bergerak. Menaikkan bendera kita, sangsaka bangsa, mengadakan ceramah dan sebagainya. Umumkan sekarang. Kita kena fikirlah, ada bajet kita nak pakai 1 bilion, 2 bilion. Ahli UMNO tak perlu semua itu. Sebab kita tahu dalam keadaan macam mana UMNO hari ini. Kita bukan parti pemerintah. Kebetulan sahaja Presiden kita sebagai Perdana Menteri. Tapi kita bukan pemerintah yang mutlak. Ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi sedar diri. Kita tahu siapa diri kita. Yang tak sedar diri, mereka yang berada di anjung kuasa. Mereka ini yang merasakan seolah-olah mereka yang berkuasa sepenuhnya. Lupa bahawa rakyat dah bagi dulu kuasa untuk mentadbir negara. Ini parti-parti keadilan. Sedar diri. Sebab itu orang umpat kita, orang caci kita, orang nista kita, orang mengatakan kita ni tebuk atap. Sedangkan ini bukan matlamat UMNO. UMNO nak bertanding sama anak jantan. Kalah, okey. Tengok keadaan dah pincang, kita minta supaya parlimen dibubarkan. Kita adakan pilihan raya, serahkan balik kuasa ini pada rakyat. Itu tuntutan UMNO. Kita bukan jenis orang pengecut. Jadi sebab itu, saya tersinggung kalau orang mengatakan UMNO terjebak sama. UMNO juga melakukan langkah Sheraton. UMNO juga buat kerajaan terbuat tak. Tak ada. Ahli akar umbi tidak redha dengan benda begitu. Tapi dah terjadi, nak buat macam mana? Sebab itu, kita minta diadakan pilihan raya. Bukan kita desak diadakan pilihan raya tu kerana kita merasakan nak bongkar. Tidak. UMNO adalah rakyat. Dan UMNO harus menyuarakan suara rakyat. Rakyat mahu kuasa pemutus negara ini diberikan kembali pada rakyat. Sebab kita menyedari suara rakyat kuasa keramat. Ini masalahnya, mereka yang berada di anjung kuasa tu tak sedar diri. Kuasa rakyat dah bagi bukan pada kita. Sebab itu Datuk Seri Presiden UMNO dia berusaha pelan-pelan menyantuni macam mana nak buat, mengadakan gerakan. Orang dah cakap UMNO akan terkubur. Tak sedar diri ke? Sebab melewat-lewatkan rakyat pun marah.
kehidupan bertambah pelik. Harga barang berterusan. Kononnya adalah ini apa, jawatan kuasa menangani, jawatan kuasa jihad menangani inflasi yang dipimpin oleh orang UMNO. Mana pergi? Ke laut. Akhirnya apa jadi? Rakyat akan marah pada UMNO kerana perbuatan anda, bukan perbuatan daripada ahli-ahli UMNO. Kita warga di bawah. Ini keadaannya. Saudara, aneh-aneh dia kata Datuk Lokman Presiden UMNO lagi baik. Nah, kadang-kadang kita rasa geram. Saya minta maaf lah saudara. Bagi saya lah, kalau seorang pemimpin masih lagi loleh-loleh, dia bukan pemimpin. Leader without decision is not a leader. Kita harus mencari pemimpin yang akan datang. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Hidup UMNO.